Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada para tetamu, para penonton, motivator-motivator, fasilitator-fasilitator dan para sahabat yang saya hormati lagi saya segani sekalian. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah dan kurnianya dapat lagi kita bertemu pada malam ini dalam rancangan 60 minit bersama motivator anjuran daripada Pertubuhan Motivator dan Fasilitator Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada para tetamu, kepada para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama saya Amir Ikmal selaku moderator yang akan menemani anda pada malam ini. Terlebih dahulu, suka saya perkenalkan panel jemputan kita yang kita jemput khas daripada Johor. Beliau merupakan Ustaz Hamka Idris. Beliau berasal daripada Felda Cahaya Baru, Masai, Johor. Beliau berlatar pendidikan bermula di Sekolah Kebangsaan Cahaya Baru. Kemudian beliau melanjutkan lagi pelajaran di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor di Keluang. Kemudian tidak berhenti setakat itu saja, beliau teruskan lagi pengajian di Sekolah Tinggi Arab Negeri Johor ataupun lebih dikenali sekarang dengan nama Mahat Johor. Kemudian di peringkat universiti pula, Ustaz mendapatkan pendidikan di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang fiqh dan fatwa di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Kini Ustaz merupakan certified trainer dan juga pakar motivator yang mempunyai pengalaman lebih daripada 10 tahun dalam bidang pembangunan modal insan. Ustaz juga mempunyai syarikat latihan miliknya sendiri iaitu MHI Training dan Konsultasi. Selamat datang saya ucapkan kepada Ustaz Hamka. Jadi, malam ini kita akan bersentuh mengenai suatu perasaan ataupun suatu yang sangat berkeirapan dengan fitrah manusia itu sendiri, iaitu memerlukan kepada kasih sayang. Apabila seseorang manusia itu sayang kepada seseorang, akan timbul satu perasaan ini pula. Apakah perasaan itu? Perasaan itu dipanggil rindu. Jadi kita akan terfikir ataupun kita akan sering menyebut nama-nama dia dan pelbagai lagi lah apabila kita rindu seseorang, betul? Sekarang pun kita berada di 10 malam terakhir iaitu pada fasa terakhir bulan Ramadan pada tahun ini. Kita dah mula rasa rindu terutamanya kepada siapa? Kepada family, kepada keluarga kita dan khususnya kepada kedua-dua ibu bapa kita. Kita dapat tahu yang dalam fasa PKP ini kita pada tahun ini agak mungkin kita agak rasa kekurangan kerana kita sukar untuk pulang ke rumah untuk berjumpa ibu bapa kita yang berada di kampung untuk menyambut hari perayaan Aidilfitri bersama-sama. Marilah kita sama-sama doakan agar kedua-dua ibu bapa kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tanpa saya membuang masa lagi, saya menjemput Ustaz Hamka Idris untuk berkongsikan tajuk kita pada malam ini iaitu Rindu Aku Rindu. Dipersilakan Ustaz. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang lain. Saya tengok tadi ada Cikgu Jinggo, ada Kapten RJ, ada siapa lagi, nama saya tak nampak juga. Ada yang nampak muka, tak nampak nama. Ada yang nampak dia punya tulisan je, muka dia tak nampak. Dia ni semua ni sorok-sorok belakang-belakang semua ni. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita merafak segala syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kenikmatan yang Allah beri pada kita. Alhamdulillah, pada malam ini malam yang ke-22, kita berada pada bulan Ramadan. Diam tak diam, kejam pelik, kejam celik, rupanya kita dah masuk kepada 10 yang terakhir. Ataupun kita sebut sebagai fasa yang ketiga, iaitu fasa yang terakhir berada pada bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya segala kenikmatan yang Allah beri pada kita ni sangat banyak. Cumanya kadang-kadang kita yang menyempitkan makna rezeki tadi. Kita yang menyempitkan makna kenikmatan ini tadi. Sementara saya selesai tadi solat tarawih, kemudian habis witir, kemudian sementara menunggu 10.30 ni untuk kita live bersama ni, saya sempat dengar satu perkongsian daripada guru kami berkongsi tentang istikharah.
Contoh tuan-tuan, sekarang ni kita berada dalam fasa yang ada orang rasa perit, ada orang rasa biasa, ada orang rasa relax, ada orang rasa syukur, ada orang rasa macam biasa je. Tapi ada juga orang yang duk mikirkan. Contoh, bila mana tadi saya berbual dengan Amir pada awal tadi, bila mana contoh bila saya antara orang yang buat program, saya ada satu program di sebuah negeri ni tuan-tuan, ada satu deal dengan Majlis Agama Islam Negeri untuk tahun ini lebih kurang dalam 20 sekolah, dan perancangannya bulan 3 nak mula. Perancangannya lah bulan 3 nak mula, ada 20 sekolah lebih kepada program parenting. Bulan 3 tahun depan ya Ustaz? Bulan 3 tahun ni. Tahun ni apa? Bulan 3 tahun ni. Saya deal program ni tahun lepas. Bila mana kita dah deal tahun lepas, kemudian dah buat presentation dan sebagainya, kita dah mentang modul, kemudian dia bersetuju. Lebih kurang 20 sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Kemudian ada juga dengan jabatan-jabatan korporat. Antaranya ada yang saya masuk untuk korporat ni adalah untuk pusat serenti. Maksudnya nak dikongsi dengan mereka ni tentang banyak perkara lah. Bila sebut pusat serenti ni ataupun pusat pusat pemulihan bagi penagih-penagih dadah ni. Jadi kita nak kongsi dengan diorang ni. Maksudnya perancangan macam-macam perancangan buat dah ni. Namun di sebalik perancangan kita ini ada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kawan-kawan saya tanya juga, Syekh, entah macam mana boleh dapat 20 sekolah Majlis Agama Islam sebuah negeri? Saya tak nak sebutlah negeri mana kan. Bukan sebab saya takut job saya kena ambil, tak. Sebab saya tak nak takut nanti orang datang fitnah, orang cerita sekian-sekian dan sebagainya. Maka dia kata apa, negeri ni memang susah. Penceramah motivasi yang duduk dalam negeri ni pun susah nak dapat projek. Macam mana orang luar boleh dapat? Jadi dia orang tanya apa skill saya. Saya kata simple je, kita buat macam biasa je lah. Macam mana tonton buat, itulah saya buat. Namun bila mana kita dah rancang ada 20 sekolah, maksudnya mungkin tiap-tiap bulan saya akan musafir pergi ke negeri ni. Namun dalam keadaan perancangan Allah itu adalah lebih baik. Dan kata guru kami tadi, sementara saya tunggu ni tadi, saya sempat dulu duduk dalam kuliah dia. Bila mana kita istikharah. Kita macam pelik juga, istikharah. Istikharah ni bukan kena buat pilihan. Contoh Amir masih belajar lagi kan. Bila datang 2 orang perempuan, katalah 2, saya rasa bukan 2 ni ramai kot. Rasa 4-5 orang datang ni, Amir pun nak buat pilihan. Maka ini juga istikharah. Tapi bila mana kita nak rasa redha terhadap sesuatu keputusan yang Allah buat atas keputusan kita. Maksudnya kita ada keputusan dah. Kita ada perancangan dah. Tapi perancangan Allah itu datang lebih hebat daripada perancangan kita. Maka kita solat sunat istikharah untuk dapat 2 keadaan. Apa dia? Bila mana kita buat istikharah, kita dah ada satu keputusan, kita minta dengan Allah, ya Allah tetapkanlah apa yang aku buat ni. Maka bila mana Allah beri petunjuk yang dalam keadaan apa yang kita nak, maka syukur. Namun kalau kita buat pemilihan tapi tak dapat apa yang kita nak, Allah meletakkan satu perancangan yang lain, maka di situ kita sabar dan kita redha. Jadi bila orang beriman ni, bila dia dapat apa yang dia nak, dia syukur. Bila tak dapat, dia bukan kufur. Sepatutnya dia adalah bersabar dan juga redha. Contoh macam saya, sahabat-sahabat Kapten RJ, Cikgu Jinggu, orang yang memang turun ke sekolah, memang itulah lapangan kami. Turun ke pejabat, itulah kami punya boleh kita kata mata pencarian kita. Namun bila baru-baru ni, seingat saya semalam kot, dah diumumkan sekolah tutup sampai akhir tahun. Betul. Tahun depan baru mula balik. Tahun depan baru mungkin kami termenung jugalah kot. Maksudnya dalam duk memikirkan, kita bukan kata kita kenapa pula tutup, tak perlulah tutup. Tak, kita redha dan kita memikirkan kaedah. Maksudnya cari penyelesaian. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita dalam bulan Ramadan, kita berada pada pengakhiran Ramadan, dan tajuk yang saya nak bawa pada malam ini, rindu aku rindu. Bila mana kita merindui, tadi Amir punya ayat ketika mana intro tadi kan, bila adanya perasaan kasih dan sayang, bila mana kita merindui, bila mana wujudnya rasa rindu. Rindu ni dia mesti ada 2 pihak. Sebab tu bila mana rindu ada 2 pihak, dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi pesan pada kita, apa dia? Pula ayatnya, tadi dah ingat tak? Dalam ayat ni Allah kata apa? Bila mana kamu nak dapat cinta aku,
Kamu nak dapat cinta aku, kita nak dapat cinta siapa? Kita nak dapat cinta Allah. Kata Allah SWT. Kita nak buat cinta Allah. Tadi petang pun sementara saya nak menunggu waktu berbuka, saya tengok juga dalam satu YouTube, saya lupa nama ustaz ni, cerita tentang apa? Contoh, bila mana orang yang mengharap redha dengan orang yang mengharap syurga, dia dua perkara yang berbeza. Apa? Sebab syurga tu makhluk. Redha Allah ini lebih besar daripada kita mengharap syurga. Allah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab bila kita mengharap syurga, kita tak dapat syurga, kita mungkin rasa putus asa. Kita mengharapkan kejayaan yang cemerlang tapi kita dapat, mungkin kita putus asa. Tapi bila kita dapat redha Allah, kita tak berjaya dengan cemerlang, Allah lorongkan kita pergi tempat lain. Ya, lebih baik betul Allah lorongkan, Allah lorongkan kita kepada perkara yang lebih baik. Sebab itu bila mana kamu nak dapat cinta Allah, kata Nabi, fattabi'uni, maka kamu ikutlah aku. Fayuhibbukumullah, maka Allah akan cinta pada kamu. Jadi bila nak cerita tentang rindu ni, rindu aku rindu ni, sempena apa saya nak cerita pada 10 malam yang terakhir ni. Sebenarnya hari ni 14 hari bulan 5, 2 hari lepas 12 hari bulan 5. Maaf Ustaz punya suara tak keluar pula. Mungkin tercabut. Yes. Okay. Sebab apa? Tarikh 12 hari bulan 5 tu adalah tarikh lahir arwah ayah saya. Arwah ayah saya meninggal sekitar 7 tahun yang lepas. Dan waktu tu saya sedang bekerja dan saya duduk di Bandar Baru Bangi. Bila duduk di Bandar Baru Bangi waktu tu, Seksyen 16, dan saya bekerja di situ. Bila dapat tahu arwah ayah meninggal, saya balik. Kalau tengok mungkin sekarang ni kerjaya saya sepenuh masa adalah antaranya motivator, penceramah. Kemudian saya antara penceramah bertauliah negeri Johor. Maksudnya saya punya, kalaulah sebulan kita ada 30 hari, saya punya kuliah majlis ilmu di sekitar negeri Johor ni sebulan ada 55 kali. Oh, subhanallah. Saya pun, masa awalnya saya tak terfikir pun nak jadi penceramah bebas ni. Tapi Allah dorongkan saya ke arah ini. Sebab apa? Ketika mana saya tingkatan 3, saya sekolah di sekolah agama Kerajaan Negeri Johor Keluang. Waktu tingkatan 3, habis tingkatan 3 PMR, saya bagi tahu ayah saya nak masuk sekolah teknik. Waktu tu memang famous, habis tingkatan 3 teknik, habis tingkatan 3 teknik, habis tingkatan 3 teknik kan. Jadi, yang saya nak bawa cerita ni, oleh kerana atas permintaan saya, ayah saya tak mengalang, tetapi dia bawa saya untuk saya cambah pemikiran waktu tu. Dan akhirnya saya tetap dalam bidang ini, dan sampai ke hari ini saya masih lagi berceramah dan saya masih lagi berkongsi berkenaan dengan hukum hakam dan sebagainya. Dan arwah ayah saya meninggal sekitar tahun 2000, kalau sekarang 2020 mungkin dalam 2013, lebih kurang dah 7 tahun. Sekali pun arwah ayah saya tak pernah dengar saya berceramah. Sebab waktu tu saya bekerja di Bandar Baru Bangi, saya ceramah di sekolah, tak pernah lagi ceramah di negeri Johor. Jadi bila mana saya nak cerita tentang rindu aku rindu ini, fokusnya rindu kita pada siapa? Rindu kita pada ibu kita, rindu kita pada ayah kita. Maka inilah rindu yang kita katakan rindu kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui redanya kedua ibu ayah kita. Bila mana kita masih lagi berpeluang, ada ibu, ada ayah. Dalam satu riwayat hadis Nabi SAW, hadis berkenaan dengan Jibril alaihi salam datang jumpa dengan Nabi. Sahabat-sahabat sekalian, bila sebut tentang hadis Jibril alaihi salam datang jumpa dengan Nabi, hadis ni ada satu ni je. Sebab apa? Sebab bila nak masuk Ramadan, kita akan didatangkan dengan hadis palsu. Cerita Jibril datang jumpa dengan Nabi, kemudian Jibril pesan 3 perkara, hendaklah kamu bermohon maaf sebelum masuknya Ramadan, saya lupa lagi 2 apa benda. Maka ini hadis yang palsu. Hadis yang cerita Jibril alaihi salam datang jumpa dengan Nabi, satu, ketika mana? Ketika Nabi membaca khutbah. Nabi naik anak tangga ni, Nabi naik tangga khutbah. Kalau kita lihat asalnya khutbah yang Nabi sampaikan, mimbarnya adalah sebatang pokok kurma, pokok tamar tu. Maka Nabi bersandar di situ. Tapi bila mana dalam keadaan orang dah mula ramai, maka ada satu dermawan dia taja buat mimbar.
Maka ada 3 anak tangga ini, bila Nabi naik anak tangga ini tadi, kemudian Nabi nak baca khutbah. Dan bila mana pada ketika itu Nabi naik satu tangga, Nabi sebut amin. Naik tangga kedua, Nabi sebut amin. Naik tangga ketiga, Nabi sebut amin. Saya yakin dan percaya hadis yang ni ramai dah orang biasa dengar. Betul Ustaz. Cuma kadang-kadang kita terlupa. Terlupa. Sebab tu kata sahabat saya, pada Ustaz Ilyas Ismail sebut, dia kata dengan saya, kadang-kadang bila mana kita dah dapat ilmu dah, tapi ilmu tu kita simpan. Bila kali kedua kita dengar peringatan pada kita untuk amal. Kali pertama kita dapat ilmu. Kali kedua kita dengar peringatan untuk kita amal. Dan kali ketiga kita dengar, dan kali seterusnya jangan amal seorang-seorang. Kongsi lah. Kena ajak. Ajaklah. Janganlah amal seorang-seorang. Kongsilah. Ajaklah. Ni kita kadang-kadang dapat amalan duduk seorang-seorang. Tak nak kongsi langsung amalan-amalan yang kita buat. Sedangkan itulah dia yang menjana pahala kita, ataupun kita sebut MLM. Sahabat saya ada sebut MLM. MLM apa? MLM pahala, multi level pahala. Kita dapat satu, kita pecah, katalah saya pecah pada Amir satu, saya sampai pada Amir, kemudian saya sampaikan pada Cikgu Jinggo. Sampai dekat Amir pecah pula pada 2 kawan. Cikgu Jinggo pula pecah pada 2 kawan. Yang untung siapa? Yang untung atas. Maksudnya multi level marketing. Sebab itu Nabi sebut, bila mana matinya anak Adam itu, terputus segala amalan melainkan 3. Antaranya apa? Amal jariah. Yuntafa'u bih. Amal jariah Nabi sebut Nabi 3 kan. Yang pertama, waladun soleh yadu'u lahu. Anak soleh, bukan setakat anak soleh je, tapi anak soleh yang mendoakan. Ibu apa? Yang mendoakan ibu apa dia? Jangan jadi anak yang soleh tapi tak nak doa. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah berkenaan dengan sedekatun jariah, sedekah jariah. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiganya adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita kena buat sistem MLM lah. Kalau orang sistem MLM ni, dia akan fikir mana lagi dia nak pergi, mana lagi nak pergi. Itu yang kita kena buat. Untuk berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat ini. Sebab tu dalam riwayat tadi, bila mana cerita Jibril alaihissalam datang jumpa dengan Nabi, antara doa yang Jibril alaihissalam baca, yang baca doa bukan manusia biasa, yang baca doa adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang mengaminkan doa bukan manusia biasa macam kita. Dia manusia, tetapi bukan yang macam kita. Tetapi yang mengaminkan doa itu adalah Nabi SAW. Kalau orang Johor ni, dia akan famous dengan kitab Berzanji. Amir pernah dengar tak Berzanji? Berzanji Ustaz? Tak pernah pula. Berzanji tak pernah dengar lagi Memang tak pernah tahu Berzanji tu apa? Setakat ini tak pernah lagi Ustaz. Tak pernah tahu lagi. Ada tak sahabat-sahabat dalam ni yang tahu Berzanji tu apa? Mungkin ada tu, ada yang angguk semua dan sebagainya kan. Dia kalau orang Johor, katalah Amir jumpa dengan orang Johor kan. Amir tanya, tahu tak Berzanji? Kalau tak tahu, dia bukan pure Johor. Bukan pure bukan pure Johor. Ini mengaku Johor celup ni. Sebab apa? Orang Johor dia terkenal dengan satu kitab Berzanji. Dulu warna merah, sekarang ni ada warna biru, merah dan biru. Berzanji ni apa? Yang biasa orang baca tu. Abtadi'ul imla bismizzatil aliyah Allah. Ini yang biasa. Kalau waktu Maulidur Rasul, memang ini antara yang dibaca. Bila baca Berzanji ni, sebenarnya dalam Berzanji ni cerita tentang apa? Dia cerita tentang Nabi. Tentang Nabi. Itu cerita tentang Nabi. Dan bila dalam Berzanji ni ada disebutkan tentang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diumpamakan macam satu permata. Suara saya boleh dengar? Boleh. Diumpamakan batu permata, yang banyak-banyak batu permata ni, ada batu permata yang paling mahal. Itulah diumpamakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak menggambarkan bahawa doa dibaca oleh Nabi, doa dibaca oleh Jibril alaihi salam diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara disebut dalam doa ini apa dia? Celakalah umat kamu akhir zaman bila mana kamu masih ada ibu dan ayah tapi kamu tak berbakti pada mereka. Disebut dalam istilah tu, dalam hadis tu, seingat saya perkataan bu'dah. Kalau yang belajar bahasa Arab, ba'id, ba'ain dal, ba'id.
Ba'id ni maksudnya apa? Jauh. Jauh. Kalau mudah ni maksudnya jauh sungguh daripada rahmat Allah. Kalau umpama bahasa yang mudah kita faham, celakalah kehidupan dia. Bila mana ada kedua ibu dan ayahnya tapi tidak berbakti kepada kedua ibu dan ayah dia. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surah An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullah, maka kamu sembahlah pada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Bila kita buat baik ni macam-macam boleh buat. Walaupun sekarang ni mungkin masing-masing dalam musim PKP ni tertangguh ataupun berjauhan dengan kedua ibu ayah. Ada yang kata tak boleh nak balik ni, macam mana ni, raya tak seronok lah. Raya tetap sama juga. Ada pula PM umumkan, kod-kod lah PM umumkan, raya tahun ni ditangguhkan, 1 Syawal kita tangguhkan. Ada? Tak ada. Ada. Maksudnya 1 Syawal tu kita tak boleh ubah. Memang dia akan berlaku juga nanti. Tetap 1 Syawal juga kan? Tetap 1 Syawal. 1 Syawal berapa bulan tahun ni? 1 Syawal tak silap tahun ni pada 23 tak silap saya. 23 23, 24 gitulah. insyaAllah. Memang tetap itulah. Ada tak PM umumkan, nanti kita tangguhkan dululah 1 Syawal ni, kita habiskan PKP dulu baru kita akan umum 1 Syawal. Ataupun ada tak penyampai mohon raja-raja tu kan, dia kata oleh kerana kita dalam musim PKP, saya sebagai penyampai mohon besar raja-raja mengumumkan Syawal ditangguhkan. Saya teringat satu movie Ustaz dulu ada. Raya dia tangguh kan tajuk dia, saya teringat. Raya tangguh tu kan. Raya tak jadi ke raya tangguh tu. Raya tak jadi, betul. Jadi tak boleh. Maksudnya tuan-tuan, bila tak boleh, maksudnya tapi kita ada tak ibu ayah? Kita masih ada. Tetap ada. Raya kita tak boleh tangguh. Maksudnya raya ni sesuatu yang bukan di bawah kawalan kita. Syawal tetap datang, Ramadan tetap berlalu. Dia bukan di bawah kawalan kita. Maksudnya kita tak boleh kawal benda tu. Yang boleh kita kawal apa? Diri kita. Diri kita, betul. Yang kita boleh kawal apa dia? Diri kita. Bila kita boleh kawal diri kita, maksudnya kita boleh buat sesuatu yang masih lagi boleh menghubungkan antara ibu dan ayah kita dengan diri kita. Syawal kita tak boleh tangguh. Tapi yang kawal kita tak boleh kawal. Yang boleh kita kawal adalah diri kita. Maksudnya kita buat sesuatu supaya masih lagi dapat berbakti kepada kedua ibu dan ayah kita, betul? Contoh dia kata kadang-kadang kan, dia kata apa, bila Ramadan ni biasa berbuka dengan mak, berbuka dengan ayah, selalu belikan makanan kesukaan mak, kesukaan ayah, tapi tahun ni tak dapat beli. Sebab apa? Sebab tak dapat balik. Yang tak dapat tu adalah tak dapat balik. Beli boleh tak? Beli masih boleh, Ustaz. Beli masih boleh. Macam mana nak hantar? Guna Foodpanda je, Ustaz. Foodpanda ada, Grab Food ada, yang runner persendirian ada, semua ada. Maksudnya benda tu kita boleh selesaikan. Kita masih lagi boleh berbakti. Wa'budullah. Ada setengah ulama berpandangan bahawa bila mana perkataan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, pada ayat ini, ayat di depan tu cerita tentang apa? Mentaati Allah, beribadahlah kamu, sembahlah kamu pada Allah, dan kamu jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ayat selepas tu cerita tentang apa? Wabil walidaini ihsana. Maksudnya cerita taat, buat baik pada mak ayah bukan satu perkara yang main-main. Dia bukan satu perkara yang kita boleh ambil ringan, kita boleh ambil mudah. Sebab apa? Sebab dia bukan sesuatu perkara yang boleh kita ambil mudah. Kalau kita tengok pada ayat-ayat yang lain pun ada juga disebutkan tentang apa dia? Taat kamu pada Allah, dan kemudian disebut tentang apa? Wabil walidaini ihsana. Maksudnya ini satu perintah, satu peringatan yang sangat luar biasa. Kita tak boleh nak main-main. Bila mana kita lihat pula Amir pada ayat yang seterusnya, surah An-Nisa ayat 22 dan ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
wahfid lahuma janahadzillu minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam surah Al-Isra ayat 22, minta maaf, ayat 23 dan juga ayat 24. Bila saya sebut tadi kan, fala takul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Biasanya kalau sebut ayat ni memang orang dapat tangkap dah. Kebiasaannya orang akan dapat tangkap. Sebab apa? Sebab ayat ini selalu diberi peringatan pada kita. Diulang-ulang. Ayat ini selalu diulang-ulang, diberi peringatan kepada kita. Ceritanya tentang apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu, dan Tuhan kamu telah memerintahkan kamu supaya menyembah, supaya jangan kamu menyembah selain daripada Allah. Kita lihat. Ayat ni ada persamaan cerita tentang ayat di atas. Yang disebutkan apa? Jangan kamu menyembah selain daripada Allah. Kemudian apa dia? Dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua ibu bapa kamu. Kan kita tengok pada surah An-Nisa tadi ayat 36 sama juga. Wala tusyriku bihi syai'a. Maksudnya kamu sembahlah Allah dan jangan kamu mensyirikkannya dengan sesuatu. Ayat yang ini pula surah Al-Isra ayat yang ke-22, wa qadha rabbuka alla ta'budu. Maksudnya dan Tuhan kamu memerintahkan pada kamu jangan kamu sembah selain daripadanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan buatlah baik kamu kepada kedua ibu bapa kamu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi maksudnya peringatan untuk kita. Maksudnya apa? Peringatan apa? Buat baik pada mak ayah adalah satu kewajipan yang sangat besar. Satu kewajipan yang sangat besar. Bukan kita boleh buat main-main, bukan kita boleh ambil lewa, bukan kita boleh buat sambil-sambil sahaja. Tidak. Sebab kadang-kadang kan saya pernah satu jemaah saya tanya, kata, Ustaz, macam mana Ustaz, saya duduk dengan mak saya, saya jaga mak saya, kadang-kadang mak ni cepat kecil hati dan sebagainya. Dia cabaran tuan-tuan bila orang yang jaga mak ayah ni. Namun pesan guru saya, bila orang yang jaga mak ayah, yang duduk sekali dengan mak ayah, yakinlah. Sebab apa? Walaupun kamu rasa susah, cabaran dan sebagainya, tetapi sebenarnya kamu sedang menjaga kunci syurga kamu. Kunci syurga, subhanallah. Subhanallah, kunci syurga tuan-tuan. Bukan kunci rumah, bukan kunci kereta BMW, bukan kunci banglo dan sebagainya, tetapi ini adalah kunci syurga. Kamu sedang memegang kunci syurga. Kalau kata kecil hati dan sebagainya, pekakkan je lah telinga. Itu je lah ubat dia. Tak ada ubat lain. Kalau pergi klinik nak ubat apa ni, saya sakit, doktor, sakit apa? Sakit hati. Mau kena penampar sulung dengan doktor tu orang. Maksudnya dalam keadaan tadi ni. Sebab apa? Sebab kita memegang kata-kata tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, wabil walidaini ihsana. Itu kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Sama ada dalam apa dia? Kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu jika salah seorang daripada keduanya ataupun salah seorang daripada keduanya imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Maksudnya salah satu daripada keduanya dalam sampai mereka ni berusia lanjut dalam pemeliharaan kamu. Maksudnya kamu yang jaga. Fala taqul lahuma uffin, jangan kamu kata sekalipun, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan katalah perkataan-perkataan yang baik. Saya masa zaman belajar dulu tajuk ni, ayat ni kami belajar tahun 1 rasanya di USIM waktu tu. Yang mengajar kami pada ketika itu Dr. Asma. Dr. Asma ni saya lupa dia daripada negara mana, di USIM dulu. Dia antara doktor yang agak strict jugalah. Maksudnya daripada segi disiplin, adab, dia sangat menitik beratkan pada kami. Dr. Asma ni perempuan, nak kata dia tua sangat pun tidak, nak kata muda sangat pun tidak. Waktu tu mungkin lebih kurang dalam 40-an kot zaman saya belajar tu. Usia pertengahan. Usia pertengahan lah. Bila mana dalam perbahasan kami masa tu pakai kitab Wajiz fi Usulul Fiqh. Maksudnya kami mengkaji ayat ni. Antara saya ingat ayat ni lah.
Mhm. fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kalau dalam ayat ni dia hanya sebut berkenaan dengan apa? Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata sekalipun dengan kedua ibu ayah kamu. Mhm. Maka ulama buat perbahasan. Ulama mengkaji pada ayat ini perkataan tadi tu adakah kata je. Habis tu yang pukul mak ayah, yang tinggal mak ayah kat hotel budget, yang Mhm. menderhaka mak ayah sekian-sekian dan sebagainya, macam mana? Maka kata ulama tafsir, kalau kata pun tak boleh, apatah lagi buat perkara-perkara yang lebih dahsyat. Kiranya perkataan tu macam benchmark lah Ustaz ya, betul? Ya. Kalau kita tengok perkataan kan macam simple je kan? Mhm. Kalau yang simple tu pun tak boleh, apatah lagi yang lain. Lagi yang besar tu Ustaz. Ya, apatah lagi yang besar-besar lagi. Mhm. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ini dicatatkan dalam satu kitab ataupun satu buku yang ringkas yang mungkin sahabat-sahabat sekalian boleh cari nanti, boleh cari di kedai-kedai buku ataupun beli online pun ingat saya ada kitab berkenaan dengan Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ini adalah hadis daripada kitab Sahih Bukhari yang diambil cerita tentang adab je. Banyak menceritakan tentang adab. Mhm. Dan pada hadis yang pertama, seingat saya buku ni ada 2 jilid. Pada jilid yang pertama, pada hadis yang pertama. Dalam satu hadis yang pertama ni, ada sahabat Nabi SAW, dia datang jumpa dengan Nabi dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabballahu azza wa jal?" Dia tanya apa? "Wahai Rasulullah, apa dia amalan yang paling Allah suka?" Sahabat ni bila dia banyak buat amal ni tuan-tuan, sahabat akan tanya apa dia amalan yang Allah paling suka. Contoh kita lah kan, Mhm. banyak-banyak makanan apa yang paling suka berbuka? Bukan. Kalau Ah, saya kalau macam Ustaz. kalau Amir air apa tadi? Buka. Air tadi air special hari ni, air Bandung Cocktail. Wah, Bandung Wah. cocktail. Makan apa hari ni? Makan hari ni banyak menu Ustaz. Tu pun parents yang masak. Okey, macam-macam menu kan. Menu. Banyak-banyak menu tadi apa yang paling banyak Amir makan? Okey, yang paling banyak saya suka ni, mak saya ada buat sambal ikan pari Ustaz. Memang kalau Pari mak saya bakar. masak tu memang kau-kau lah saya kata. Okey. Maksudnya banyak-banyak makanan yang ada ni kalau terhidang dekat atas meja kita ni ada makanan yang paling kita suka kan? Mhm. Maksudnya semua kita boleh makan. Tapi Betul? ada makanan yang paling kita suka. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, bila mana sahabat Nabi datang jumpa dengan Nabi dan dia bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabballahu azza wa jal?" Apa dia amalan yang paling Allah suka? Mhm. Maksudnya dia tahu banyak amalan yang boleh dibuat. Tapi dia nak tanya dengan Rasulullah, apa amalan yang paling Allah suka ni ya Rasulullah? Ceritalah pada kami. Mhm. Maka Nabi SAW menyebutkan yang pertama, as-salah ala waqtiha. Kemudian yang pertama, as-salah ala waqtiha. Solat pada waktunya. Solat pada waktunya. Kemudian sahabat ni tanya lagi. Tak cukup sahabat ni. Dia tanya lagi. Summa ayu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi? Dia tanya lagi. Apa lagi ya Rasulullah kemudian? Maka Nabi kata apa? Birrul walidain. Iaitu menghormati, berbakti pada kedua ibu bapa kamu. Ni yang Nabi jawab yang kedua. Sahabat ni tak cukup. Dia tanya lagi. Summa ayu ya Rasulullah. Maka dia tanya lagi satu lagi. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian, kemudian Nabi kata apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang bertanya dalam riwayat hadis ni dia kata apa? Kalaulah aku tanya lagi, maka Nabi akan jawab. Tapi dia tak tanya. Dia cukup 3 tu je. Mhm. Jadi antara daripada salah satu daripada 3 tadi, yang paling Allah suka apa dia? Birrul walidain, menghormati, berbakti kepada kedua ibu bapa kami. Maka inilah saya ulang sekali lagi 2 ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala yang kita dah sebut tadi. Kemudian kita datangkan pula dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka peringatan pada kita, rindunya kita, aku rindu padanya kedua ibu bapa kita, maka banyak sangat amalan yang boleh kita buat. Mhm. Banyak sangat amalan yang boleh kita buat nak menunjukkan kebaktian kita pada siapa?
pada kedua ibu dan ayah kita. Sehingga kan Amir kan dalam dalam kitab Adab Mufrad tadi ni ada juga disebutkan tentang apa, walaupun ibu ayah kita, contoh mungkin sahabat-sahabat kita ada yang ibu ayahnya bukan Islam, non Muslim, maka tetap ada hadis Nabi cerita tentang apa, taat pada mak ayah kamu walaupun dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Walaupun dia bukan Islam, taatlah kamu pada dia. Berilah kebaktian kamu padanya selagi mana dia tidak mengajak kamu kepada perkara-perkara yang bukan-bukan. Paling contoh yang kita boleh nampak ni tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bila mana dalam satu posting di Facebook ke di Instagram, saya tak ingat, berkenaan dengan Ustaz Ibit Liu, dia bergambar dengan kakak dia. Kan mungkin perasan juga dia bergambar dengan kakak dia. Kakak dia Muslim ke tak kan? Kita tengok. Maksudnya dia tetap juga menjalinkan hubungan tadi itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka diperingatkan pada kita, bila mana kedua-duanya masih hidup, macam-macam boleh kita buat. Macam-macam, sangat macam-macam lah. Mungkin kalau Amir, apa yang terlintas dalam pemikiran Amir, nak buat baik pada mak ayah, apa benda nak buat? Okey, kalau saya sebab saya pun masih lagi seorang pelajar kan. Jadi mungkin kalau kita nak saya nak menolong dari segi macam kewangan tu mungkin agak terhad. Jadi apa yang saya terfikir boleh bantu ialah mungkin dari segi tenaga kerja. Contohlah macam sekiranya mak ayah jatuh sakit, kita boleh tolong bawakan ke hospital, pergi ambil ubat, ataupun kalau macam mak nak pergi pasar kan, nak beli barang untuk nak masak buka puasa ni. So bolehlah teman sekejap mak pergi pasar kan, tolong angkat barang-barang yang dibeli dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Maksudnya bila Amir sebut awal tadi, kalau nak diberi daripada segi bantuan keuangan, sebab Amir masih belajar lagi kan? Betul. Bila belajar lagi, kita tak ada sumber keuangan kan? Maksudnya benda tu kita boleh kawal tak? Kita tak boleh kawal sebab memang kita belum ada lagi. Tapi benda yang boleh kita kawal, yang boleh kita buat tadi apa dia? Bantu mak masak, teman pergi pasar dan sebagainya. Benda yang kita boleh buat lah. Sebab tu kadang-kadang kan, orang akan tengok apa benda yang dia tak ada berbanding dengan apa benda yang dia ada. Dia duk fikir, oh aku sepatutnya kena ada duit sekian baru boleh bantu mak. Sedangkan dia ada usaha lain lah. Dia ada tenaga lah. Dia boleh teman lah. Maksudnya ada dua. Satu benda yang dia tak boleh kawal. Maksudnya bila dia tak boleh kawal, dia belum ada lagi kemampuan ni. Maka tengoklah apa benda yang dia boleh kawal. Apa benda yang dia boleh laksanakan. Jangan asyik fikir yang tak ada ni. Kan dalam lagu Bulan Raihan dia kata apa? Saya tak pandai nak menasyid ni, suara tak berapa baik sangat lah. Sebab suara saya, kalau saya nyanyi tadi, nanti kan orang keliru, ini Ustaz Hamka ke Anwar Zain, suara macam lebih luar ni. Kan dalam Bulan Raihan dia sebut apa? Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tak ada sering dirisaukan. Ya. Nikmat yang dikejar baru kan terasa apabila ia hilang di dalam genggaman. Lebih kurang gitulah, saya pun lupa dah lirik dia. Contoh ni saya ambil apa yang ada je ni, kipas ni. Apa yang ada atas meja ni, kipas anak saya ni. Comel kipas Ustaz. Bila contoh kipas ni, bila mana kipas ni ada, kita tak terasa pun kadang-kadang nikmat dia. Oh, kipas ni kecil, angin bukan kuat sangat pun. Cuba kipas ni tak ada, tiba-tiba rumah kita blackout. Kipas ni lah, waktu ni lah kita akan cari mana kipas hari tu. Time nak pakai ni lah tak ada. Time nak pakai ni lah tak jumpa. Time ada kita macam biar-biar je. Time nak pakai ni, aduh tak jumpa pula mana kipas ni. Sebab kita memikirkan apa yang tak ada. Bila dia ada, jarang kita guna. Bila dia ada, jarang kita manfaatkan. Sebab itu bila mana menyatakan kebaktian kita pada mak ayah kita ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita ada ni, gunalah sebaik-baiknya. Jangan difokus apa yang tak ada. Contoh macam orang nak bersedekah kan, kadang-kadang dia kata, aku nak sedekah lah tapi duit tak ada lah, ada RM5 je ni, tak apalah nanti tunggu ada RM10 lah baru aku sedekah. Kadang-kadang bila dah ada RM10, duit tak ada ni bawa RM10, nantilah tunggu ada RM100 baru aku sedekah. Yang tak ada. Bila kita fikir yang tak ada, maksudnya kita fikir apa yang tak ada dalam kawalan kita. Yang ada ni, katalah ada RM10, kita tengok kira-kira berapa boleh sedekah, 50 sen, tak kisah kan?
Mhm. Walaupun 50 sen. Hmm. Yalah betul. Kemudian Dekat sini kita nampaklah pentingnya kita menghargai apa yang kita ada, betul Ustaz? iya, kita menghargai apa yang kita Ada. ada. Jangan difikirkan sangat apa benda yang tak ada. Saya ada Dia soalan tu Ustaz. mhm, Contohlah, alhamdulillah kedua-dua ibu bapa saya masih lagi dipanjangkan umur, mhm. masih lagi saya boleh berbakti kepada mereka. Andai kata Alhamdulillah. pada masa Mhm, akan datang nanti mungkin semua orang akan meninggal, betul Ustaz? betul. Mhm. Jadi apakah nasihat yang Ustaz boleh berikan macam apa yang boleh kita berikan bakti setelah kedua-dua ibu bapa kita telah pun mendahului kita? Okey, satu soalan yang sangat baik. Sebab saya pun sering ditanya dengan soalan-soalan yang sedemikian macam ni. Mhm. Kadang-kadang di kuliah-kuliah saya dan kadang-kadang ketika mana, program bersama dengan anak-anak pelajar dan, ketika mana program parenting hari tu, Mhm. sempatlah juga program parenting saya sekitar bulan 1, bulan 2 ada lebih kurang beberapa program parenting, dengan anak-anak pelajar darjah 1 sampai darjah 5 pun ada, yang fokus pada UPSR pun ada. Aha, Jadi bila kita cerita tentang, ibu ayah yang masih ada, macam-macam kita boleh buat sebab dia ada depan kita kan. betul? Dia ada depan kita, macam-macam boleh kita buat kebaktian kita pada mereka. Mhm. Namun apabila mereka telah meninggal dunia, saya merujuk kepada satu hadis Nabi SAW yang kita dah sebut dah tadi. "Iza matal insan inqata'a anhu amalahu illa min thalasah." Bila matinya anak Adam itu akan terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Antaranya apa? Shadaqatun jariyah aw ilmu yuntafa'u bih aw waladun soleh yad'u lahu. Disebut apa tadi? Sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan dia. Mhm. Bila mak ayah kita dah tak ada, perkara pertama yang perlu kita buat, jadikan diri kita soleh dan solehah. Mhm. Jadikan diri kita soleh dan solehah. Maksud jadi diri kita soleh dan solehah bukan bermaksud kena jadi ustaz. Kadang-kadang orang salah faham juga ni. Salah tafsir Ustaz. Salah tafsir, kalau nak jadi soleh solehah ni, oh aku nak kena tinggalkan sekarang ni. Contoh, Amir bidang apa Amir? Belajar? Saya belajar dalam bidang sains komputer, teknologi. Teknologi. Ah, Amir kata, oi kalau macam ni tak boleh ni, aku kena tinggalkan komputer-komputer ni, tak boleh main semua ni. Sebab apa aku nak kena fokus ni jadi solehah ni? Yang maksudnya soleh dan solehah itu kita melaksanakan apa yang diperintah dan tinggalkan apa yang dilarang. Mhm. Contoh, katalah Amir tengah bekerja duduk depan komputer, katalah Mhm. bila nak praktikal nanti kan tahun depan kan, katalah duduk depan komputer. Boleh tak duduk depan komputer ni dikira sebagai ibadah? Hmm, boleh rasanya kalau kenalah. Jadi ulama membahaskan ibadah tu ada 3. Yang Mhm. pertama ibadah yang asas. Yang asas ni apa dia? Solat, puasa, zakat. Kemudian ibadah yang kedua apa dia? Sunat. Yang sunat ini apa? Yang kita buat dapat pahala, tak buat kita rugi. Mhm. Contoh apa? Solat sunat tarawih. Memang ada perbahasan kata yang sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Betul. Ha, Kalau nak nampak lagi cantik lagi, ulama tasawuf kata apa? Buat dapat pahala, tak buat rugi. yalah betul. Kalau contoh kan, ada contoh. Saya buat solat tarawih tadi tapi Amir tak buat. Memang Amir tak dapat apa-apa. Tapi Amir rugi berbanding dengan saya yang buat, contoh. Mhm. Contoh. Kemudian yang ketiga adalah ibadah umum. Ibadah umum. Ibadah umum ni apa? Contoh, kita tengah duduk depan komputer ni. Saya pun tengah duduk depan laptop ni. Mhm. Boleh tak dicatat sebagai ibadah yang tengah buat ni? Boleh. Bila mana dia tak melanggar sesuatu perkara yang Allah larang dan kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang pegang mikrofon ke, orang yang pegang spana ke, ataupun orang yang kerja tukang masak pegang sudip ke, orang yang kerja dekat pasar potong ikan ke, maka semua boleh dilihat sebagai ibadah bila kita niatkan kerana Allah dan dia tak melanggar apa-apa perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita nak masukkan anak yang soleh tadi. Mhm. Kemudian bila dah jadi anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakan dia. Yang mendoakan ibu bapa. Contoh kalau sahabat-sahabat yang dalam ni yang dah berkahwin dan sebagainya, katalah contoh. Kemudian sahabat-sahabat sekalian ada anak kan. Bila ada anak ni, nak tak tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian jadikan anak-anak tuan-tuan tu anak-anak yang soleh dan solehah? Biasa kalau dalam kursus parenting saya tanya dengan mak ayah,
Dia kata, mestilah nak Ustaz. Saya tanya balik, kalau nak jadikan mereka soleh dan solehah, tujuannya apa? Antara jawapan yang klise ataupun jawapan yang famous, biarlah mereka doakan kita nanti senang, bila mana dia doakan kita, kita dapat saham pahala dan sebagainya. Maka saya kata kalau macam tu, betul, bagus, cuma jangan kita lupa kita juga merupakan anak, ada mak ayah yang mengharapkan sesuatu doa daripada kita. Kita duk sibuk didik anak ni, train anak kita ni, tapi kita lupa diri kita juga anak. Ada mak ayah yang mengharapkan doa daripada kita. Sebab itu, bila kita lihat dalam hadis ini, perkara pertama, bila mana saya nak jawab kepada persoalan Amir tadi, kalau mak ayah kita dah meninggal dunia, apa perkara yang kita nak buat? Jadikan diri kita soleh dan solehah. Jangan jadikan orang lain. Jadikan diri kita. Kadang-kadang, bila mana kita nak sibuk duk tengok pada orang lain, kita terlupa diri kita. Jadi jadikan diri kita duduk soleh dan solehah. Kalau orang lain, kita tak boleh kawal dia. Dia adalah di luar kawalan kita. Yang kita boleh kawal siapa? Kita. Nak jadi apa? Diri kita ini soleh dan solehah. Supaya apa? Supaya kita dapat mendoakan mereka. Kita dapat buat baik untuk mereka. Kita buatkanlah wakaf sesuatu perkara untuk mereka. Kita sedekahkan dan niatnya dihadiahkan, pahalanya dihadiahkan kepada kedua ibu bapa kita. Contoh kalau ibadah korban, ibadah korban pun kita boleh buatkan korban untuk mereka. Hadiahkan pahala korban untuk mereka boleh. Tapi bukan buat korban atas nama mereka. Baik. Yang ni saya kena sebut sikit lah sebab takut orang keliru nanti. Contoh kita nak buatkan korban kan, katalah tahun ni kita nak buat masa raya korban nanti. Kita nak buatlah satu bahagian ni untuk mak ayah kita yang dah meninggal ni. Katalah ayah kita dah meninggal, kita nak buatlah satu untuk dia. Tapi kita tak boleh letak nama dia. Kita letak nama siapa? Nama kita sebagai ganti. Namun pahalanya dihadiahkan kepada siapa? Kepada kedua ibu, kepada ayah kita yang telah meninggal dunia tadi. Kita niatkan Ustaz. Ya? Kita niatkan Ustaz, pahala tu kita niatkan kepada kedua bapa kita. Betul. Kita niatkan kepada kedua ibu dan ayah kita. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa doa juga yang boleh kita amalkan. Disebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-41, Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Surah Ibrahim ayat yang ke-41. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kedua ibu bapa kami. Maksudnya apa? Wahai Tuhan kami, Rabbana ghfirli, berilah ampun kepada walidayya, kedua ibu bapa kami, walil mu'minin, dan juga orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, ketika mana berlakunya perhitungan amal serta pembalasan. Maksudnya kita mendoakan supaya diberikan keampunan untuk kedua ibu bapa kita. Dalam surah Nuh ayat yang ke-28 juga ada menyebutkan Rabbighfirli wa liwalidayya. Maksudnya, wahai Tuhanku, ampunkanlah bagi kedua ibu bapaku. Mungkin saya boleh kongsi sikit. Kita dah berapa bulan kita tak boleh solat Jumaat. Ada 2 bulan tak? Saya pun tak ingat. Okey, dalam lebih kurang 2 bulan juga kan. Bulan 3 2 minggu, bulan 4 sebulan, bulan 5 dah 2 minggu. Maksudnya lebih kurang 10 kali kan. 10 kali kita tak solat Jumaat. Dalam ketika mana hari Jumaat, solat Jumaat ni, ada satu ketika yang dilihat sebagai waktu yang mustajab doa. Waktu mustajab doa. Bila waktu mustajab doa ni, tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, bila waktu mustajab doa masa hari Jumaat? Yang pertama, sepanjang hari Jumaat tu memang waktu yang mustajab doa. Yang kedua, biasanya waktu senja ni, maksudnya lepas asar tu sampailah masuk ke maghrib, itu juga waktu yang mustajab doa. Ada satu waktu ni tak lama sekejap je. Kalau sepanjang hari tu 24 jam. Kalau daripada asar sampai ke maghrib tu lebih kurang ada 3-4 jam. Tapi yang ni sekejap gila. Maksudnya sekejap sangat tu. Kalau orang Johor ni dia ada perkataan gila belakang tu, maksudnya sangat tu. Kalau contoh sedap gila, sedap sangat tu. Sedap sangat tu. Kalau kurang ajar gila, tu memang kurang ajar betul. Kalau sekejap gila, maksudnya memang sekejap sangat ni. Sekejap sangat ni berapa lama? Seingat saya tak sampai 1 minit waktu dia.
Agak-agak Boleh. ambil, agak-agak ambil tahu tak bila? Um, yang saya tahu antara waktu selepas asar sampai maghrib. Tapi kalau yang 1 minit ni perkara yang baru. Bila adalah di antara dua khutbah. 2 khutbah. Bila katalah khatib baca khutbah kan, baca, dia berhenti untuk perbezaan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan dia akan duduk. Bila dia akan duduk kan, biasanya Bilal pula yang akan sambung sekejap, dia baca selawat sikit. Ada betul. Kemudian barulah khatib bangun untuk baca khutbah kedua. Jadi di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, di situlah waktu yang mustajab doa. Waktu mustajab doa. Jadi guru kami pernah pesan pada kami, gunalah waktu ni dengan betul. Dan kalau saya, pengamalan saya lah, pengamalan saya, waktu yang tak sampai 1 minit ni, saya doa khas untuk mak ayah. Mak ayah. Maksudnya bukanlah maksudnya kita doa untuk mak ayah seminggu sekali, tak. Maksudnya waktu lain kita doa juga. Tapi waktu yang mustajab doa ni kita doa untuk mak ayah. Kita khususkan dulu ibu bapa kita. Khusus untuk mak ayah. Kadang-kadang memang betul, kita pun ada keinginan, sesuatu keinginan yang kita nak. Kita ada sesuatu perkara yang kita nak minta dengan Allah. Tapi bila mana logiknya, bila kita doa untuk mak ayah, urusan mak ayah kita selesai, insyaAllah urusan kita akan mudah. InsyaAllah. Urusan mak ayah kita selesai, urusan kita akan mudah. Betul. Kan kalau kita lihat kisah Uwais Al-Qarni, yang dia sangat jumpa dengan Nabi, tapi dia tak dapat jumpa Nabi. Dia tak terkenal pun dekat dunia, tetapi dia terkenal di langit. Di langit Allah, Masya Allah. Bila dia bukan bawa mak dia pergi haji ni naik kapal terbang. Kalau naik kapal terbang duduk sebelah ni. Tak, ini dia pikul dekat bahu dia ni. Dia dukung Ustaz. Dukung daripada Yaman nak pergi ke Mekah ni jauh ni. Walaupun kita lihat Yaman dengan Saudi sebelah-sebelah tapi bila mana kalau jalan kaki jauh. Dan mak dia pernah tanya, wahai Uwais, apa yang kamu doa ketika mana kamu berada di Mekah? Dia kata apa? Aku doa untuk mak. Kenapa kamu tak doa untuk kamu? Dia kata apa? Kalau urusan makku selesai, maka urusan aku juga akan selesai. Subhanallah. Jadi kita telah pun masuk ke sesi akhir untuk 60 rancangan 60 minit bersama motivator ini. Jadi saya bukalah kepada para penonton, tetamu, para facilitator, motivator semuanya, sekiranya ada soalan yang ingin dilontarkan kepada Ustaz, bolehlah membuka mic dan bertanya secara terus, ataupun boleh juga menaik di ruang komen di dalam GC Meet ni lah, insyaAllah. Okay Ustaz, saya ada satu lagi soalan Ustaz berkaitan berbakti ni Ustaz. Okay. Selalu kita sering dengar Ustaz, macam satu family tu dia ada ramai adik-beradik. Ada ramai adik-beradik. Okay. Betul lah, sekiranya masing-masing dah pun berkeluarga, anak-anak keluarga tersebut telah pun mempunyai keluarga sendiri. Jadi siapakah yang sepatutnya, contohlah kalau satu keluarga tu dia ada 6 orang adik-beradik dan 6 orang adik-beradik ni semuanya telah pun berkeluarga. Jadi siapakah tanggungjawab yang sepatutnya menjaga kedua ibu bapa yang semakin meningkat usia mereka tu? Okay, alhamdulillah, satu persoalan yang sangat baik. Antara bidang yang saya kongsikan juga dengan jemaah ni adalah berkenaan dengan pengurusan harta pusaka dalam Islam. Maksudnya khusus kepada faraid. Bila bertanya tentang adik-beradik ataupun anak-anak yang telah berkeluarga ni, dan mereka ada mak ayah yang masih lagi hidup dan mak ayahnya meningkat kepada usia yang lanjut usianya, dan siapa yang bertanggungjawab? Okay. Yang pertama, semua sekali tanggungjawab. Semua sekali Ustaz. Semua sekali bertanggungjawab, tak ada yang excuse pun. Contoh, dia kata saya dah berkeluarga, siapa yang memilih untuk berkeluarga? Contoh kan, dia kata tak, saya dah berkeluarga, tak boleh nak gini-gini, siapa yang memilih untuk berkeluarga? Kamu ke orang lain? Kamu yang memilih untuk berkeluarga. Maka itu soalan dia. Okay, maksudnya semua sekali bertanggungjawab. Kemudian yang kedua, bila mana lelaki dan perempuan ada sedikit perbezaan daripada segi tanggungjawab. Contoh, bila mana yang lelaki kalaupun dia dah berkeluarga, tanggungjawab dia masih lagi pada kedua ibu dan ayah dia. Masih tetap ada.
Dan yang perempuan, kalau dia dah berkahwin, bukan dia tak ada tanggungjawab tersebut, dia terlepas tanggungjawab tu. Ni silap faham. Biasanya silap faham daripada kalangan yang perempuan, dia kata saya dah berkahwin, jadi terlepaslah tanggungjawab saya pada mak ayah. Tak terlepas, cuma pada ketika itu tanggungjawab kamu lebih berat kepada suami kamu. Lebih diutamakan Ustaz. Ya, lebih diutamakan itu kepada siapa? Kepada suami kamu. Jadi bila pada suami kamu tu, itulah maksudnya dia bukan dia terlepas pada mak ayah dia masih ada lagi pada mak ayah, tapi dia lebih utamanya pada suaminya itu. Jadi bila tanya siapa yang lebih bertanggungjawab, semua. Kemudian siapa yang lebih utama? Yang lelaki. Anak-anak lelaki. Yang lelaki itu lebih utama. Wallahualam. Wallahualam. Alhamdulillah, itu begitu banyak perkongsian daripada Ustaz Hamka ya pada malam ini. Sangat menarik poin-poin yang diajukan oleh Ustaz. Jadi sedikitlah mungkin saya boleh buat recap saya tengok semula poin-poin yang telah pun Ustaz kongsikan. Antara yang saya begitu tertarik yang inilah, yang tentang satu peristiwa yang malaikat Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun mengaminkan kata-kata itu. Dan antara apa yang dipesan oleh Jibril ini iaitu celakalah mereka yang betulkan saya Ustaz kalau saya salah ya. Celakalah mereka jika yang sekiranya mereka masih ada kedua-dua bapa tapi tak dapat berbakti kepada kedua-dua bapa mereka. Jadi dekat sini saya ingin menekankan nasihat kepada diri saya sendiri juga dan juga para tamu, para hadirin sekalian. Selagi kita masih ada ibu bapa kita cuba sebaik mungkin untuk menjaga mereka, untuk menggembirakan mereka. Kalau saya sebagai seorang pelajar, mungkin saya boleh membanggakan kedua-dua ibu bapa saya dan sebagainya lagi lah. Sebab apa? Sebab saya sebagai seorang anak, saya pun terkesan dengan satu pepatah ini Ustaz. Pepatah yang selalu orang-orang tua sebutkan, iaitu seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tetapi tidak tentu bagi seorang anak mampu menjaga seorang ibu itu tersebut. Subhanallah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada malam ini. Sangat menarik Ustaz. Menarik bagi saya, amatlah banyak perkara yang saya belajar yang daripada Ustaz telah pun kongsikan pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian dalam rancangan 60 minit bersama Motivator ini, dapatlah kita sama-sama memperbaiki diri kita, kita dapat mengaplikasikanlah apa yang telah pun kita dapat daripada Ustaz Hamka. InsyaAllah sebelum saya menutup majlis kita pada malam ini, saya menjemput Ustaz untuk memberikan sedikitlah kesimpulan untuk mengakhiri rancangan ini. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, Kapten RJ, Cikgu Jinggo, yang lain saya tak nampak nama sebab yang ni ada dia type di ruangan komen. Terima kasih kerana bersama-sama saya pada malam ini. Secara kesimpulan penutupnya, saya pernah ditanya oleh seorang jemaah. Soalan ni agak memeranjatkan saya. Saya teringat soalan ni bila Amir sebut ayat tadi. Amir sebut tentang biasa orang kita sebut apa dia 10 orang anak tak tentu boleh jaga seorang mak kan. Ya betul. Seorang mak boleh jaga 10 orang anak. Jadi ada satu soalan ni saya agak terkejut soalan ni. Dia kata apa? Ustaz, memang orang boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab mak ni ada kuasa veto. Kalau mak doa segini ni boleh jadi. Katalah mak arahkan mak nak sekian-sekian. Kalau tak, mak tak reda. Apa dia kata macam mana mak boleh ada kuasa veto macam tu, kita orang tak ada. Jadi macam mana dia? Tapi sebenarnya begini. Maksudnya kuasa mak tu siapa yang bagi? Kuasa mak tu siapa yang bagi? Allah yang beri kelebihan pada ibu. Dan juga Nabi pun pesan dalam riwayat hadis cerita tentang apa kelebihan yang ada pada ibu. Maksudnya kelebihan tu boleh tak kita kawal? Kita tak boleh kawal. Kelebihan tu kita tak boleh kawal. Kadang-kadang kita nak betul jaga redha mak kita tu kan, macam-macam kita buat. Yang boleh kita kawal adalah menjaga keredaan itu. Kita tak boleh nak tiba-tiba kita cakap mak, mulai saat ni saya ambil kuasa veto mak tu, saya pegang. Mana boleh kita buat? Jadi kesimpulannya tuan-tuan, jagalah redha mak dan ayah kita. Selagi mana kita hidup, mereka juga hidup, maka berilah kebaktian pada mereka.
Dan Mhm. andai kata salah seorangnya telah meninggal dunia ataupun kedua-duanya meninggal dunia, kata Imam Syafi'i, hubungkanlah silaturahim bersama dengan sahabat-sahabat mereka. Itu juga menunjukkan kebaktian kita pada kedua ibu dan ayah kita. Wallahu a'lam. Wallahualam. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Saya selaku wakil daripada MOFA, Pertubuhan Motivator Facilitator Malaysia, merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih ya Ustaz kerana sudi Alhamdulillah. masa malam ini Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Maaf maaf daripada kami sekiranya ada daripada diri saya sekiranya ada kesalahan ataupun apa ni tersalah kata ataupun kekurangan lah dari segi apa-apa pun dalam rancangan ini. Semoga Ustaz sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan bahagia InsyaAllah. dunia dan akhirat, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Ustaz.